Stay calm and don't panic. Saya telah diberikan taklimat oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Trend semasa ini menunjukkan kes-kes positif COVID-19 yang baru masih berlaku. Trend ini dijangka akan berterusan untuk beberapa ketika sebelum kes-kes baru mula menurun. Dan ini menuntut kerajaan untuk meneruskan perintah kawalan pergerakan bagi satu tempoh masa yang lebih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayati binti Jaafar. Okey, pada hari ini saya akan bercakap mengenai tekanan emosi yang dihadapi oleh rakyat Malaysia sewaktu PKP. Sejak akhir-akhir ini di seluruh dunia, termasuk negara kita sendiri, Malaysia digempakan dengan satu pandemik, iaitu pandemik COVID-19 ataupun dikenali sebagai pandemik coronavirus. Lebih 1.46 juta kes jangkitan COVID-19 dilaporkan dengan sekurang-kurangnya 86,282 maut di 192 negara sejak virus itu muncul di China pada Disember. Oleh hal yang demikian, kerajaan kita telah isytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun dikenali sebagai PKP. Awalnya selama 14 hari, iaitu bermula daripada 18 Mac sehingga 31 Mac. Untuk mencegah penularan wabak tersebut. Tapi semakin hari jumlah jangkitan semakin bertambah. Dan disebabkan berlarutannya lagi jangkitan ini, PKP juga disambung lagi, iaitu kepada fasa 2, fasa 3 dan fasa 4, iaitu bermula daripada 1 hari bulan 4 sehingga 12 Mei. Dan fasa 5 juga telah diadakan tapi dilonggarkan sedikit menjadi PKPB, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Sebaliknya, tempoh PKP ini menyebabkan ramai rakyat Malaysia menghadapi tekanan emosi, baik dewasa maupun kanak-kanak remaja, atau lebih tepat lagi sebab hanya terpaksa duduk di rumah. PKP memberi larangan menyeluruh pergerakan, himpunan beramai-ramai di seluruh negara, aktiviti terbatas termasuk aktiviti pekerjaan, dan ada juga aktiviti yang diberhentikan buat sementara waktu. Sebabkan PKP ini juga menyebabkan ramai rakyat Malaysia menghadapi tekanan kerana mereka tidak tahu berbuat apa-apa, tidak boleh keluar bekerja, melakukan aktiviti, malah pelajar juga tidak boleh pergi ke sekolah. Ada juga yang stres kerana perlu bekerja dari rumah tapi perlu akur dengan perintah kerajaan. Tambahan lagi, PKP juga memberi impak yang besar kepada ibu bapa ataupun ketua keluarga kerana tidak boleh keluar mencari nafkah dan ini menjejaskan sumber pendapatan mereka. Selain itu, PKP ini juga mempengaruhi emosi ibu-ibu dan wanita-wanita kerana kerajaan hanya memberi kebenaran kepada ketua rumah ataupun ketua keluarga sahaja untuk keluar membeli barangan rumah. Tambahan pula, setengah ketua keluarga tidak tahu akan sesuatu barang yang perlu dibelinya kerana mereka tidak pernah mencubanya sebelum ini. Ini mungkin menjadi cabaran baru buat mereka. Selain daripada pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah, pelajar di IPTA turut merasakan tekanan yang sama. Hal ini kerana mereka perlu menghadapi kelas online ataupun kelas dalam talian. Disebabkan tidak semua pelajar mempunyai rangkaian internet yang bagus ataupun mempunyai gadget, telefon pintar, laptop untuk menghadiri kelas dalam talian ini. Hal ini turut memberikan tekanan kepada mereka. Okey, bukan itu sahaja. Menurut daripada artikel daripada laman web Astro Awanim mengatakan bahawa bukan sahaja orang dewasa yang mengalami tekanan semasa PKP, tetapi golongan kanak-kanak juga menghadapi tekanan kerana mereka terpaksa terperuk sahaja di rumah tanpa melakukan apa-apa aktiviti. Berikut saya selitkan beberapa video temubual bersama responden mengenai pandangan mereka tentang tekanan emosi yang dihadapi sewaktu PKP ini. Mari kita dengar apa kata mereka. Sepanjang PKP ni tekanan yang saya alami iaitu bila bekerja di rumah, masa tu macam
terbahagi. Sebab kadang ada complicated sikit lah bila kerja rumah, tapi manfaat tu ada jugalah. So saya boleh juga spend time dengan anak saya. Kanan juga untuk saya bila banyak kerja, saya kena prepare paperwork tapi tak boleh keluar PKP. So macam bagi saya sebenarnya PKP ni saya mengambil tekanan semasa bekerja dekat rumah lah. Sebab banyak sangat dan jadual saya jadi padat sangat. Okey, baiklah. Bagi saya bagi pendapat saya, PKP ni memberikan saya positif dan negatif emosi lah. Bagi saya kalau positif tu dari segi saya dekat dengan family. Jadi bila dekat dengan family saya boleh macam pantau juga ibu saya macam mana, sebab ibu saya kan single mother. Lagipun bila berjauhan ni kita akan risau dengan family. Bila saya dekat dengan family, maksudnya apa-apa yang akan jadi akan berlaku depan mata. Contohnya bila saya sedang buat presentation, anak menakan saya akan menangis lah, ibu bapa saya suruh angkat kain lah, suruh tolong masak lah, apa semua tu. Jadi kadang-kadang dia mengganggu. Tetapi sebagai seorang student, kita perlu ada sikap iaitu kena pandai jaga masa lah. Macam tu. Kita bahagikan masa dengan family dan kita bagi masa untuk belajar. Okey, oleh itu terdapat cara ataupun langkah yang kita boleh lakukan untuk mengatasi tekanan sewaktu PKP ini. Okey, yang pertama ialah luangkan lebih banyak masa bersama keluarga. Yang kedua ialah berfikiran positif. Dan yang ketiga ialah kita boleh mewujudkan rutin harian yang baru. Hari ini aktiviti lain yang boleh dilakukan di rumah untuk menghilangkan tekanan atau bosan sewaktu PKP. Yang pertama, home exercise. Yang kedua, main berlihat bersama ahli keluarga. Yang ketiga, belajar memasak. Yang keempat, berkebun bersama ahli keluarga. Yang kelima, kemas rumah. Yang keenam, organisasi baju-baju. Bekerja daripada rumah. Yang ke-9, start blogging ataupun YouTube channel sendiri. Yang ke-10, solat Jumaat bersama ahli keluarga. Yang ke-11, belajar ataupun khatam Al-Quran. Dan yang terakhir ialah buat hobi baru. Okey, kesimpulannya PKP bukan sahaja memberikan impak yang negatif ataupun tekanan kepada kita semua. Bahkan daripada sudut positifnya pula, ia memberikan kita semua peluang untuk menggunakan masa yang ada dengan sebaiknya agar dapat memberikan kebaikan kepada kita semua nanti. Selain itu, kita juga boleh mempraktikkan amalan norma baharu dalam kehidupan dan elakkan 3S. Okey, antara norma baharu yang boleh diamalkan ialah yang pertama ialah kerap basuh tangan, yang kedua kekalkan penjarakan sosial dan yang ketiga ialah guna topi muka ataupun pakai penutup mulut dan hidung. Okey, elakkan 3S. S yang pertama ialah sesak, iaitu elakkan tempat yang sesak. S yang kedua ialah sempit, elakkan tempat yang sempit ataupun tempat yang tertutup. Dan S yang ketiga ialah sembang dekat, elakkan daripada bersembang terlalu dekat. Okey, setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. #Sila duduk rumah, #kita jaga kita, #jangan tertekan. Jumpa lagi.